Assalamualaikum and hello to Madam Farah Wahida. We represent CIMB Bank as the lender's official officer. We have 3 part of car loans, but today we will focus on CIMB Hire Purchase iLoans. Is the Sharia compliant car loan for hassle-free finance with fast 1 minute CIMB instant approval, easy repayment and full tawakal full coverage for the first year. Before I begin, let me introduce myself first. My name is Nur Syabika binti Usman from class DPM 4A. I will start with what is annuity. Annuity is sequence of regular payments over an equal interval of time, which is often called the term. When most people buy a car or house, they borrow money and agree to repay it monthly payment over a period that may range from 10 to 30 years. The series of equal monthly payments that a person makes in buying a car is called an annuity. Next, I will pass the presentation to another officer. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Syuhada binti Afendi. Saya daripada kelas DPM 4A. Saya akan menerangkan tentang kelayakan yang bank kami tetapkan supaya loan puan diluluskan. Di sini terdapat 2 syarat kelayakan bagi individual dan non-individual. Bagi individual, hendaklah mempunyai minimum umur 18 tahun sehingga maksimum umur 65 tahun. Contoh bagi syarat lain bagi individual ni, puan haruslah mempunyai pekerjaan yang tetap. Sekiranya puan tidak mempunyai pekerjaan tetap, puan haruslah membawa penjamin agar permohonan puan ini diluluskan. Seterusnya, untuk bahagian non-individual, syarat-syaratnya adalah puan haruslah terdiri daripada pemilik tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat tersenarai awam, kelab, persatuan, pertubuhan atau koperasi. Okey, tambahan pula, puan mestilah sudah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun pendaftar pertubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naidatul Afika Syahira binti Muhammad Fauzi. Saya daripada kelas DPM 4A. Seterusnya, saya akan jelaskan apa keperluan atau syarat yang bank kami tetapkan untuk loan puan berjaya. Jika puan membuat permohonan untuk diri sendiri atau secara individual, kami memerlukan salinan kad pengenalan, salinan lesen memandu, 3 bulan salinan slip gaji yang terkini. Pihak kami juga memerlukan 3 atau 6 bulan penyata bank bagi gaji yang dikreditkan pada akaun terkini. Juga salinan penyata EPF serta penyata cukai pendapatan dan bukti pembayaran. Seterusnya, saya akan menjelaskan untuk loan non-individual. Non-individual di syarikat kami terbahagi kepada 3 kategori. Kategori yang pertama ialah kategori rakan kongsi ataupun pemilikan tunggal. Kami memerlukan salinan IC, sah pemilik ataupun rakan kongsi, salinan pendaftaran perniagaan, salinan pendaftaran perniagaan yang telah diperbaharui, penyata bank 3 bulan bagi simpanan ataupun akaun terkini. Dan yang terakhir sekali, pihak kami memerlukan penyata cukai pendapatan serta bukti pembayaran. Selanjutnya, saya teruskan dengan kategori kedua, di mana kategori ini untuk syarikat awam ataupun syarikat peribadi. Bagi kategori di atas, apa yang perlu disediakan ialah salinan kad pengenalan penjamin, sijil perbadanan, Form 9. Selain itu, salinan memorandum artikel, resolusi penerimaan lembaga pengarah, salinan penyata bank terkini yang menyatakan bayaran 3 bulan pendapatan, dan yang akhir sekali, penyata kewangan yang terkini 1 tahun. Akhir sekali, saya akan teruskan dengan kategori non-individual yang terakhir. Kategori ketiga non-individual bank kami ialah untuk kelab, persatuan, kemasyarakatan ataupun badan kerjasama.
Syarat yang ditetapkan, kami memerlukan salinan kad pengenalan, penjamin serta pendaftaran sah serta sijil pendaftaran sah. Tambahan yang kami perlukan ialah pemberian kuasa kepada pemegang jawatan untuk meminjam dan melaksanakan dokumen HP. Last but not least, kita memerlukan penyata bank yang menyatakan bayaran 3 bulan pendapatan dan penyata kewangan terkini 1 tahun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Kamaruddin. Saya daripada kelas DPM 4A. Untuk video kali ini, saya akan terangkan tentang infografik kereta Myvi. Untuk pengetahuan korang, kereta Myvi yang bakal saya ceritakan sebentar lagi semuanya datang dengan warna metalik dan juga solid. Myvi yang bakal saya terangkan terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama ialah Myvi 1.3G manual. Yang kedua ialah Myvi 1.3G auto. Yang ketiga ialah Myvi 1.3X auto. Yang keempat ialah Myvi 1.3X with ASA 2.0. Untuk pengetahuan korang, ASA merupakan singkatan daripada Advanced Safety Assist. Yang kelima ialah Myvi 1.5H auto. Dan yang keenam ialah Myvi 1.5 AV auto. Seterusnya saya akan teruskan dengan harga asal kereta-kereta yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah Myvi 1.3G manual berharga RM42,700. Yang kedua ialah Myvi 1.3G auto berharga RM44,400. Yang ketiga ialah Myvi 1.3X auto berharga RM46,400. Yang keempat ialah Myvi 1.3X with AAC 2.0 auto berharga RM48,500. Yang kelima ialah Myvi 1.5H auto berharga RM52,200. Yang terakhir ialah Myvi 1.5 AV berharga RM54,400. Kita teruskan dengan harga pinjaman, iaitu 90% daripada harga asal. Yang pertama ialah Myvi 1.3G manual berharga RM38,430. Yang kedua ialah Myvi 1.3G auto berharga RM39,960. Yang ketiga ialah Myvi 1.3X auto berharga RM41,760. Yang keempat ialah Myvi 1.3X with ASA 2.0 auto berharga RM43,650. Yang kelima ialah Myvi 1.5H auto berharga RM46,980. Dan yang terakhir ialah Myvi 1.5 AV auto berharga RM48,960. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bayaran bulanan untuk 3, 7 dan 9 tahun bagi jenis kereta Myvi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah Myvi 1.3G manual. Untuk 3 tahun perlu bayar sebanyak RM1,121. Untuk 7 tahun sebanyak RM511. Untuk 9 tahun RM410. Yang kedua ialah Myvi 1.3G auto. Untuk 3 tahun sebanyak RM1,166. Untuk 7 tahun sebanyak RM532. Untuk 9 tahun sebanyak RM426 setiap bulan. Yang ketiga
Myvi 1.3X Auto untuk 3 tahun sebanyak RM1,218. Untuk 7 tahun sebanyak RM556. Untuk 9 tahun RM446. Seterusnya Myvi 1.3X with ASA 2.0 untuk 3 tahun RM1,273. Untuk 7 tahun sebanyak RM581. Untuk 9 tahun sebanyak RM466. Seterusnya yang kelima, Myvi 1.5H Auto sebanyak untuk 3 tahun sebanyak RM1,370. Untuk 7 tahun sebanyak RM625. Untuk 9 tahun RM501. Dan yang terakhir, Myvi 1.5 AV Auto untuk 3 tahun sebanyak RM1,428. Untuk 7 tahun sebanyak RM651. Dan untuk 9 tahun sebanyak RM522. Dan yang terakhir, saya akan teruskan dengan bayaran faedah yang dikenakan untuk 3 tahun mengikut jenis-jenis kereta Myvi yang saya sebutkan. Yang pertama ialah Myvi 1.3G manual sebanyak RM1,926. Yang kedua ialah Myvi 1.3G auto sebanyak RM2,016. Yang ketiga ialah Myvi 1.3X auto sebanyak RM2,088. Yang keempat ialah Myvi 1.3X with ASA 2.0 auto sebanyak RM2,178. Yang kelima ialah Myvi 1.5H auto sebanyak RM2,340. Dan yang terakhir ialah Myvi 1.5 AV auto sebanyak RM2,448. Itu saja daripada saya, Muhammad Imran bin Kamarudin. I will continue my second last part of presentation, which is calculation of if Mader fail to pay 7 monthly installment. The worst is Mader will be repossessed by the bank, and also Mader will get charged 1% of the late pay. That's what we will charge if Mader fail to pay 2 months in a row. Madam may see at the slide contains the calculation. So as example, let's say Madam takes 3 years of loan. Madam car's model is might be 1.3G, then the tenure is 36 months and the interest rate is fixed 3.2% plus 1% charge. The total interest is 4.20%. But in this situation, Madam first or not paid at first 7 monthly installment and 8th payment. Okay, let's move on to the calculation. There's an annuity formula, which is we use this formula to get how much actual amount that Mader will have to pay to us. So the formula is capital S equal to capital R, open square bracket, open round bracket, 1 plus I close round bracket power 2n minus 1, then divides I and is close square bracket. For the further, I want to explain that n equal to monthly payment, which is 8. It is because Mader will pay off the outstanding arrears after 8 monthly payments. So n is the 8. The answer is RM9,078.63. We have to use another formula, which is capital I equal to capital S minus by capital R times n. The answer will be RM110.63. This is the price after we plus some extra charge because of outstanding arrears. That's all from me. Thank you, and I will pass the presentation to another officer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello, I am Nur Natasha Nabila binti Ramli from class TPM 4A, and my number matrix is TPM 2020246005.
I will continue our last part of presentation, which is the calculation of if Madam as our client wish to settle the loan before the date. As Madam can see beside me, there's a slide which contains the calculation. So if Madam want to settle the loan before the date of tenure, the pros is Madam can get a rebate. Madam may see at the slide. For example, Madam wants to take 3 years of loans and the model of car is Myvi 1.3 and Madam's tenure will be for 36 months in total. But Madam wish to settle the loan earlier, such as after 30 monthly installment. The question is, how much Madam will pay, right? We will use the annuity formula, which is we use that formula to get how much Madam will pay after the plus minus the interest and months. The interest will be fixed at 3.20%. Madam can see there are formula. Capital A equal to monthly payment, which is R open square bracket 1 minus open round bracket 1 plus I close round bracket power to negative n, then divide by I and close square bracket. So after we done with the calculation, the answer is 32,278 ringgit and 64 cent. This is the price for the 30 months that Madam will pay. So next, to know how much rebate that Madam will get is we use this formula, which is capital I equal to capital R times N and minus by capital A, which is the first answer just now. 1,121 ringgit times 30 months and minus by 32,278 ringgit and 64 cent. The final answer is 1,351 ringgit and 36 cent. So this price is the rebate for early settlement that Madam paid. I think that's all from me. Thank you for listening to our presentation. Take care and stay safe. Assalamualaikum.